Selamat kami daripada Studio Multimedia. Boleh perkenalkan diri, Cik? Okey, Waalaikumsalam. Saya bagi salam sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzah Atirah binti Mahfuzul. Saya merupakan pelajar lagi sebenarnya. Pelajar Jasa Sarjana Muda Pendidikan, Bimbingan dan Kaunseling semester 7. Tapi sekarang saya merupakan seorang kaunselor pelatih di Inasis Maybank. Sebenarnya banyak peningkatan tu sebab sekarang kan banyak dekat social media ni tentang awareness tentang kesihatan mental, tentang pentingnya anxiety, betapa bahayanya anxiety, betapa bahayanya stres, apa semua tu kan. Jadi sebenarnya banyak peningkatan dan kesedaran tu para pelajar kita ni dah peroleh lah sebenarnya. Sebab dulu orang malu nak jumpa kaunselor ni, nak dapat khidmat kaunseling ni. So saya boleh kata ada peningkatan dan pelajar ni memang dah ada kesedaran. Sebab tu lah ada peningkatan tu. Faktor dia sebenarnya kalau tanya kalau kita sendiri ataupun awak sendiri pun mesti sebab malu and takut rasa kita tu dijudge ataupun tersebar. Itulah antara faktor dia. Sebab malu dengan takut rasa tersebar tu adalah satu benda yang macam tak nak saya malu nanti awak tahu masalah saya, awak cerita kat orang lain apa semua macam tu. Tapi sebenarnya saya nak tekankan kat sini lah, kita kaunselor dalam sesi kaunseling, dalam etika kaunseling terikat dengan etika di mana kami akan menjaga, kami perlu menjaga etika kerahsiaan kami punya klien. Jadi apa yang diceritakan oleh klien kami, apa sajalah, tak kisahlah setiap detail sikit pun, benda tu kami tak akan cerita dekat siapa-siapa sebab kami memang terikat dengan etika tu. Kalau kami cerita, kami lah akan mungkin kena saman, kita tak tahu. Sebab benda tu ada dalam undang-undang, ada dalam etika kerja kami. So disebabkan benda tu lah sebenarnya faktor-faktor utama yang menyebabkan para pelajar ni sebenarnya tak mau mai jumpa kaunselor apa semua, malu, takut. Lepas tu takut rasa tersebar, lepas tu rasa macam tak perlu pun kaunseling ni, macam tak apa, aku boleh settle sendiri masalah. Tapi kadang-kadang kita punya masalah ni kita perlukan bantuan orang, betul tak? Itulah antara faktornya. Pendam sampai masukkan diri sendiri. Ya, sebab tu lah ada ramai yang pendam sampai bunuh diri, ada mencederakan diri. Dia tak ada siapa dia nak sembang. Dia takut nak cerita kat orang apa semua. Berdasarkan pengalaman saya lah, berdasarkan apa yang pembacaan saya, pengalaman saya, kaunseling ni saya boleh cakap membantu. Memang membantu dalam menangani masalah stres, keburungan kan, masalah mental dan semua tu. Sebab dia terbukti, sebab bila kita datang untuk sesi kaunseling, kita akan dapat macam mana nak cakap, melepaskan kita punya tekanan. Kalau kita ada rasa tekanan, kita akan lepaskan semua tu. Sebab mungkin kita akan anggap kalau kita pergi kat kaunselor tu, betul ke kaunselor ni boleh kan. Tapi kami kaunselor ada macam mana, ada cara dia sendiri untuk bagi orang tu lepaskan tekanan dia, stres dia. Adalah teknik-teknik dia kan. Lepas tu contohlah, saya bagi contoh, kalau awak datang jumpa kaunselor, awak ada masalah stres, tekanan kan. Kalau lah awak punya stres atau tekanan tu sangat-sangat teruk dan macam dah nak membawa awak, menjuruskan awak kepada bunuh diri ke, mencederakan diri ke apa, kami boleh rujuk awak ke orang yang lebih tahu tentang benda ni. Sebagai contoh, psikiatris ke, doktor dekat hospital, apa semua macam tu. So bila awak dapatkan rawatan dekat hospital, awak dapat ubat apa semua tu, benda tu akan pulihkan balik awak punya rasa sakit tu, apa yang awak rasa tu sebenarnya. Jadi macam saya cakap lah, kalau kita stres, contohlah satu hari kita stres, kita just cakap, saya nak awak dengar je apa saya cakap. Kalau kita cakap tu, kita dah lepas stres. Okay, so benda tu macam membantu lah kan. Macam tu lah pendapat saya daripada pengalaman saya. Langkah yang boleh diambil, of course lah, yang pertama adalah menawarkan khidmat ataupun sokongan psikologi dan kaunseling. Macam dekat pusat kaunseling dia sangat-sangat mempromosikan dan menawarkan perkhidmatan kaunseling secara berjumlah pula tu dekat pelajar-pelajar kita ni, untuk datang, untuk buat sesi, untuk kalau ada masalah datang cerita kat depa apa semua. And juga sekarang ni pun ramai kaunselor-kaunselor pelatih
yang ada dekat banyak inasis, dekat pusat pengajian untuk pelajar ni pergi jumpa. Kalau kadang-kadang lah okey lah, mungkin pelajar rasa macam okey malulah kalau nak pergi terus ke pusat kaunseling tu sendiri kan. Jadi sekarang ada kaunselor berlatih yang boleh juga bantu mereka. So itu salah satu inisiatif yang pihak universiti buat jugalah kan. Okey, yang seterusnya adalah dengan of course mengadakan program kesihatan mental, program untuk kesedaran kesihatan mental. Sebab sebenarnya kesihatan mental ni sangatlah penting. Sangatlah penting. Awak sendiri pun tahu kan, kalau mental kita kacau, kita tak boleh buat apa-apa. Kita akan rasa terganggu apa semua. Jadi dengan adanya program kesihatan mental apa semua ni, dia sedikit sebanyak dapat membantulah. Dan juga bila dapat membantu, pelajar-pelajar ni tahu, oh kesihatan mental ni macam ni. Jadi mereka ada kesedaran tu dan mereka boleh datang untuk berjumpa dengan kaunselor. Macam tu. Mereka kaunselor yang ada kat setiap industri tu lagi memudahkan kan? Ya, lagi memudahkan, lagi dekat dengan mereka nak minta tolong. Sebab yalah malu kadang-kadang kan nak pergi, tak nak lah pusat kaunseling jauh, malu lah nak pergi pusat kaunseling. Tak ada, semua sekarang atas talian semua cakap je bila nak jumpa dengan kaunselor. Kita boleh datang, asyik betul. Okay, nasihat lah kan, kata-kata lah kan kat mereka kan. Jangan takut, jangan malu. Semua orang ada untuk awak. Itulah kata-kata sikit. Sebab kita bila kita tertekan, kita rasa macam kosong. Kita rasa macam kita tak ada siapa dengan kita. Tak ada siapa nak dengar cakap kita. Tak ada siapa nak dengar cakap kita. Kita tak tahu kita lost macam tu. Tapi apa yang saya boleh cakap, semua orang ada dengan awak. Kalau awak rasa awak seorang-seorang, awak tak seorang-seorang. Kalau awak rasa macam tak, kawan saya tak ada, mak saya tak ada, family saya tak ada, awak bukan seorang-seorang. Kami ada, kaunselor ada. Boleh dengar luahan awak, boleh tolong awak, bantu awak selesaikan apa yang terpendam dalam hati awak tu. Jadi kalau lagi nasihat daripada saya, jangan takutlah. Jangan takut untuk datang, jangan malu untuk datang berjumpa dengan kaunselor untuk mengadakan sesi kaunseling. Sebab tak semestinya awak datang sesi kaunseling tu awak ada masalah. Tak semestinya awak datang sesi kaunseling tu awak ada masalah dengan mental awak ataupun awak gila. Tak semestinya. Awak datang tu kalau benda tu boleh lepaskan awak punya rasa stres, awak punya rasa tekanan, awak punya rasa kemurungan semua tu, datang. Kita cuba figure out sama-sama. Sebab bila awak dah datang jumpa kaunselor, benda tu akan, sebenarnya saya cakap saya, dia akan sangat-sangat membantu awak. Kalau tak banyak sedikit. Sebab yalah, kita sebagai manusia tak semua kita boleh tahan semua sendiri. Kita tak boleh buat semua seorang-seorang. Boleh, mungkin kita rasa macam tak apa, aku boleh tahan, aku boleh. Tapi at the end of the day, kita pasti akan rasa juga yang tak, aku tak boleh. Jadi di masa awak rasa ataupun sebelum awak rasa macam tu, datanglah minta bantuan, minta sokongan daripada pihak kaunselor. Adakan sesi kaunseling. Sebab kadang-kadang orang rasa macam dia buat sendiri seorang kan. Betul, orang rasa macam tak apalah, aku boleh handle, tak apa. Bila boleh handle tu macam-macam lah jadi. Sebab kita tak cerita kat orang. Mungkin kita fikir macam tu, orang akan bagi fikiran macam lain pula dekat awak. Kita tak nampak fikiran tu, orang lain nampak fikiran tu. Sebab kita punya pandangan berbeza. Ya, pandangan kita semua berbeza. Untuk tu bergantung kat kita pula lah nak ambil ke tak. Pandangan orang tu janji kita dapat pandangan orang lain dan kita dapat fikir benda tu betul atau tidak, kita boleh guna atau tidak. Macam tu. Okay, untuk assignment kami ada buat satu aplikasi untuk nak membantu student di UUM untuk menangani stres. Dalam apps kami ni, kami ada masukkan elemen game, dari pemakanan dan relaxing instrument untuk menenangkan para pelajar. Jadi Cik Izzah, ada tak cadangan untuk penambahbaikan projek kami ni? Penambahbaikan? Okey. Kalau pendapat saya, kalau game tu okey, boleh dibuat. Sebab yalah, kita kadang-kadang student semua benda nak relax pakai teknologi je. Buat game, letak game dalam tu. Letak game-game yang relaxing lah. Jangan letak PUBG ke pula dalam tu, makanan kan. Letak game-game, letak ML pun jangan, tak okey. Letaklah game yang macam yang relaxing, macam word ke, puzzle ke, yang benda-benda yang relax. Okay. Untuk game tu okey. Lepas tu kalau untuk instrumen muzik tu pun okey. Sebab sometimes sesetengah orang dia nak relax, dia akan suka dengar lagu.
Tapi letaklah lagu yang relaxing. Lagu rock tak kena lah. Letak lagu yang relaxing. Mungkin kalau tak letak lagu yang orang nyanyi pun, letak macam instrumen bunyi air, bunyi ombak, benda yang relax, dengan bunyi hutan. Benda tu sebenarnya boleh riliskan kita punya stres dan tekanan. Lepas tu saya boleh cadangkan lagi buat SOS button lah. SOS button ni di mana kalau dia rasa stres, dia just terus boleh tekan SOS button tu, and dalam SOS button tu adalah nombor family dia ke, nombor ibu bapa dia ke, ataupun awak boleh letak nombor pihak hospital, pihak polis ataupun pihak pusat kaunseling untuk dekat situ. Kiranya dia boleh tengok siapa yang dia nak call kalau dia rasa sangat-sangat stres. So dia dah tak payah dah nak cari nombor siapa ni, nak cari nombor pusat kaunseling, nak cari nombor hospital, tak payah. Kita mudahkan dia untuk dia dapatkan bantuan. Macam tu. Lepas tu untuk cadangan seterusnya tu mungkin boleh buat diary. Sebab setengah orang kalau dia stres, dia tak ekspreskan dengan kata-kata atau perbuatan, tapi dia ekspreskan dengan tulisan ataupun typing macam tu. So kalau awak buat diary, korang letak diary dalam tu, so mungkin kalau macam contoh dia tengah stres, dia boleh je buka tu, tulis, wah hari ni aku tak suka lah dekat dia tu, semua. So in a way dia luahkan dalam tu dan dia rasa better. And then boleh juga mungkin letak dekat situ satu benda yang untuk dia buat jadual tidur ke, jadual makan ke. Sebab stres ni dia ada banyak kan, so mungkin benda tu ganggu tidur dia. So dia boleh macam kita mudahkan dia lah. Ada boleh buat juga jadual tidur kat dalam tu apa semua. Dan satu lagi juga boleh buat tentang diet pemakanan lah. Diet pemakanan dia dalam tu. Sebab kalau kita stres, ada juga orang yang jenis tak makan, ada juga orang yang jenis makan. So orang kan dia sendiri, dia stres, dia tak perasan benda tu. Dia tak perasan pun, aku tak makan lah lagi hari ni pun semua. Tapi mungkin dia boleh bila di dalam tu dia boleh isi macam dekat, hari ni dia makan apa. So that maybe a week after that dia boleh tengok dia punya progress. Rupanya Isnin aku makan banyak, Selasa aku tak makan langsung ni. Sebab kadang-kadang dia tak sedap pun dia makan ke tak. Tapi mungkin lah kan dia boleh untuk buka and isi apa semua tu. Itu adalah satu benda yang okey lah untuk dia try balik apa semua. And mungkin kalau dia jumpa kaunselor, dia boleh bagi tahu kaunselor yang tunjuk kat kaunselor macam, saya macam ni pola makan saya, saya punya jadual tidur macam ni. So dia ada reference ataupun benda yang untuk dia bagi dekat kaunselor tu ataupun kat siapa lah untuk dia minta bantuan kan. Senang nak rujuk balik kan. Ya, senang nak rujuk balik. So baguslah awak buat apps tu sebab dia boleh membantu dia lah in a way. Okay, Okay, sama-sama.